Okey, untuk topik ini, apa yang akan kita pelajari? Baik, pertama, kita akan secara tidak langsung mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. Seterusnya, kita akan dapat menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Jadi, topik ini sangat signifikan kerana sangat signifikan dengan kamu, kerana murid-murid tahun 6 khususnya memang sudah menganjak ke alam remaja. Kamu bukan lagi sebagaimana adik-adik kamu darjah 1, darjah 2, masih kanak-kanak lagi, masih di alam kanak-kanak, tapi kamu sudah di alam remaja dah nak masuk alam dewasa dah. Jadi apabila beranjak ke alam remaja ni akan berlaku beberapa perubahan fizikal. Jadi itu yang kita nak belajar supaya kamu tak keliru, apa-apa dah jadi, kenapa gini, ada yang sampai keliru, ada yang rasa takut, ada yang rasa malu dan sebagainya. Okey, jadi fokus topik kita untuk kali ini ialah untuk mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. Baik, so kita akan lihat buku teks. Mana buku teks ni? Okey. Macam okey, pendidikan kesihatan tahun 6. Okey. Sekejap. Okey, unit 1, megah dan gagah. Semasa pelancaran kem kepimpinan satu murid satu sukan, murid lelaki dan murid perempuan tahun 6 melakukan satu persembahan gimnastrada yang menarik. Aksi kumpulan sorak atau cheerleading murid perempuan mempersonakan, manakala persembahan murid lelaki mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Jadi kalau kamu perhatikan, di situ dah ditekankan poin penting. Murid perempuan aksi dia mempersonakan, manakala murid lelaki mempunyai ataupun mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan. Jadi nampak kat situ, lelaki ada kaitan dengan kekuatan, perempuan kaitannya lain, tak sama. Baik, tengok. Okey. Dalam sesi dinamika kumpulan satu murid satu sukan, Ustaz Zailani memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dengan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Okey, sesi kata ni, saya suka blok kita jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah, seperti payudara dan pinggul. Okey, Baizura, apabila blok diasingkan jauh begini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri, terutama semasa mengalami haid. Lagipun, saya sensitif tentang aurat. Kulit kita pun semakin gebu. Nampak? Dia tekan ada poin-poin dekat situ. Kulit semakin gebu. Okey. Karen, perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu, saya berkawan rapat dengan Kelvin. Tapi sekarang, perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kadang tidak tentu hala. Okey, Shanti pula berkata, perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen lah. Cikgu Hamidah pernah menyatakan bahawa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita. Kitaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Okey, jadi kat situ poin awak dapat tangkap beberapa poin. Antaranya dia kata hormon estrogen mempengaruhi kulit semakin gebu. Kemudian untuk perempuan bila dah besar akan datang haid ataupun istilah kita datang bulan dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara ataupun perubahan-perubahan fizikal yang berlaku khusus untuk perempuan. Okey, apa hormon dia? Hormon estrogen. Okay, lelaki lain pula. Okay, kita tengok lelaki. Okay, Kelvin, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fizikal. Baik, Lutfi pula, tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen. Nampak? Lelaki hormon androgen, yang perempuan hormon estrogen. Hormon ini, kita sambung tadi Lutfi kata, hormon ini merangsang pengasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Nampak? Menjadikan matang. Baik, Ranjit pula kata, bukan itu saja. Misai, bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz zakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Baik, Ganesh pula berkata, kita akan mengalami perubahan fizikal ketika usia meningkat ke alam remaja.
Oleh itu, kita perlu menjaga batasan pergaulan dalam persahabatan. Baik, lihat poin akhir itu. Oleh itu, kita perlu menjaga batasan pergaulan dalam persahabatan. Apa poin dia? Okey, jadi antara poin penting kat sini ialah untuk pelajar untuk orang lelaki, hormon yang dominan ialah hormon androgen. Kalau perempuan pula hormon estrogen. Untuk lelaki, hormon androgen ialah yang menyebabkan kita keluar janggut, ada misai dan sebagainya. Sebab tu perempuan tak ada misai, tak ada janggut. Berbeza Dan perempuan kulitnya lebih gebu, lebih mulus akibat daripada hormon estrogen. Lelaki pula hormon androgen menjadikan lebih matang, suara lebih garau dan sebagainya. Peliklah kalau tiba-tiba perempuan ada misai. Tu kita dah jarang jumpa, tak pernah lah jumpa perempuan ada misai. Kalau ada pun mungkin halus, tak sebagaimana lelaki. Akibat daripada perubahan hormon ni. Baik, jadi poin yang saya nak awak tekankan ialah, nampak, oleh itu kita perlu menjaga batasan pergaulan dalam persahabatan. Nampak, bila dah besar, bila dah berubah fizikal, bila dah balik, kena jaga pergaulan dalam persahabatan. Dan perempuan terutamanya, pelajar-pelajar wanita terutamanya, kena tahu kawasan-kawasan yang tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh dan tidak boleh dipegang sesuka hati. Maaf gangguan sekejap, gangguan biasalah inilah antara cabaran ketika melaksanakan pembelajaran secara online ni. Cabaran kamu, cabaran saya nak ganggu. Baik, kita teruskan. Kat mana tadi? Perempuan khususnya kena tahu kawasan-kawasan di tubuh kamu yang tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang tak sesuai menyentuh, kecuali yang memang perlu, contohnya doktor untuk buat pemeriksaan, ibu atau ayah jika untuk perkara-perkara yang penting. Selain daripada itu, pastikan tiada sesiapa yang boleh menyentuh atau memegang kawasan-kawasan larangan di tubuh badan kamu. Begitu juga dengan lelaki. Pastikan kamu tahu batasan-batasan kawasan-kawasan tubuh badan yang boleh disentuh dan tak boleh disentuh, walaupun sesama lelaki. Sebab kamu dah besar. Kita tak tahu di luar sana ada yang berfikiran negatif, ada yang jahat, ada yang nak ambil peluang, nak ambil kesempatan dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi sentiasalah berjaga. Baik, jadi poin kat sini ada beberapa poin yang antara perbualan kumpulan wanita sini dan juga perbualan yang lelaki kat sini, kita dapat beberapa poin penting, iaitu hormon. Contohnya hormon untuk wanita ialah hormon estrogen, hormon untuk lelaki hormon androgen. Selain poin kedua, perubahan-perubahan fizikal yang berlaku pada wanita dan yang berlaku pada lelaki tidak sama. Tidak sama. Kalau wanita, suara tak garau, berbeza dengan lelaki, suara akan menjadi lebih garau. Kalau yang lelaki, dada akan menjadi lebih bidang, macam tough gitu kan. Yang perempuan, kulit akan menjadi lebih gebu, lebih lembut. Sebab itu antara perbezaan-perbezaan. Baik, kita lihat contoh lain perbezaan-perbezaannya. Antara perubahan fizikal lain, apa dia? Tumbuh jerawat. Ini juga antara perkara yang mungkin akan terjadi jika hormon kamu mula merembes, hormon androgen dan estrogen. Jadi kalau tiba-tiba keluar jerawat, jangan risau. Jangan terlalu risau sehingga ambil produk itu, produk ini, tak perlu. Kecuali jika keadaan tersebut memang memerlukan ubatan-ubatan dan sebagainya. Tapi kalau setakat jerawat biasa, saya rasa kamu tak perlu risau. Baik, seterusnya, suara menjadi garau. Yang ini untuk lelaki. Yang perempuan tu kalau tiba-tiba suara jadi garau bukan sebab besar, mungkin sebab sakit tekak dan sebagainya. Baik, selain daripada itu, peluh berlebihan. Kalau dulu masa darjah 1-2 larilah macam mana pun, peluh sikit je. Tapi bila dah start membesar ni, darjah 5, darjah 4, 5 dan 6, bergerak sikit peluh, ya Allah, berpeluh-peluh kan. Peluh berlebihan. Ini juga merupakan antara tanda-tanda perubahan fizikal apabila kamu semakin besar. Baik, peluh berlebihan. Untuk bab peluh berlebihan ni, saya nak tekankan juga di sini, apabila
berlakunya peluh berlebihan, secara tak langsung kamu sedia maklum bahawa apabila dah besar ni, tubuh badan akan mengeluarkan bau. Walaupun perkara ini macam agak memalukan, tetapi saya nak tekankan bahawa kadang-kadang kamu tak sedar perkara ni. Jadi jika peluh berlebihan akan menyebabkan bau yang kurang enak. Jadi pastikan carilah alatan ataupun bahan-bahan kosmetik seperti deodorant yang boleh digunakan untuk mengelakkan bau yang agak kurang menyenangkan. Ini terpakai untuk lelaki dan wanita lah, sama. Bau badan apabila meningkat dewasa ni memang normal. Normal. Jadi kamu kena ambil berat. Kadang-kadang kita tak sedar sebab bau badan sendiri memang kita tak sedar, tetapi orang lain dia perasan. Dan kamu lalu sebelah kawan, sebelah guru dan sebagainya, memang perasan. Baik, seterusnya, janggut dan misai. Yang ini khusus untuk lelaki. Perempuan tak ada janggut dan misai. Kalau ada janggut dan misai tu pelik tu. Okey, janggut dan misai. Tapi taklah lelaki apabila mula remaja, meningkat remaja, janggut taklah tumbuh lebat macam ni. Dia akan tumbuh mungkin selai, 2 helai, sikit-sikit. Lebat macam ni apabila dah semakin dewasa kelak. Baik, okey. Jadi kita kembali kepada buku teks tadi. Okey. Jelas setakat ini perubahan fizikal, apa benda perubahan fizikal yang berlaku pada lelaki dan perempuan, apakah punca yang menyebabkan perubahan fizikal tersebut, iaitu hormon androgen dan estrogen. Kamu dah jelas. Jadi kat bawah ni, kalau lihat ni ada aktiviti. Berdasarkan perbualan di atas, bina peta pemikiran tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan yang mewajarkan batasan pergaulan antara murid lelaki dengan murid perempuan. Jadi aktivitinya mudah. Kamu hanya perlu buat peta minda ataupun mind map. Buat perbezaan. Okey, orang buat dua lah, nak lukis lelaki pun boleh, nak lukis gambar lelaki boleh, nak lukis gambar perempuan boleh. Kemudian buat perbezaan. Apa perubahan fizikal yang berlaku pada perempuan dan apa perubahan fizikal yang berlaku kepada lelaki. Okey, poin-poin semua dah ada sebagaimana yang kita belajar atau kita bincang tadi. Jadi boleh buat di mana-mana. Tak semestinya kena buku kosong. Awak ada buku conteng pun boleh. Kalau ada buku kosong pun lagi bagus. Jadi apabila naik sekolah nanti kita boleh sambung saja buku tu. Kalau buku belum beli lagi, tak ada masalah. Guna saja buku-buku yang lepas. Tak ada paksaan. Jangan pula sampai nak kena keluar untuk beli buku baru. Tak perlu. Pakai saja mana-mana buku yang ada. Okey. Jadi saya rasa cukup buat masa ini, insya-Allah. Semoga kita akan bertemu di lain waktu. Saya minta maaf jika ada tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.